Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para panel penilai dan juga semua yang menonton dan menyertai Konvensyen Bahasa Melayu tahun 2021 Anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Saya, Nur Faikah Nasuha binti Muhammad Zafrullah bersama pensyarah pembimbing saya, Dr. Azman bin Rahmat, akan membentangkan mengenai kajian yang telah saya hasilkan iaitu kesalahan mekanis dalam penulisan Bahasa Melayu murid tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Taman Melati, satu kajian kes. Berikut merupakan penyataan masalah di dalam kajian saya. Pengesanan berlakunya banyak kesilapan mekanis melibatkan ejaan, penggunaan huruf besar dan huruf kecil serta kesilapan dalam penggunaan tanda baca telah dilakukan oleh murid-murid di dalam penulisan karangan mereka. Zamri Mahmud dan Muhammad Amin MB di dalam kajiannya mendapati bahawa responden paling banyak melakukan kesalahan aspek mekanis dalam penulisan karangan. Awang Sarian pula mendapati bahawa ramai pelajar gagal mendapat pencapaian yang baik dalam kertas Bahasa Melayu kerana faktor kesalahan bahasa. Muhammad Daud Yusof pula mendapati kesilapan ejaan merupakan satu daripada bentuk kesilapan yang agak serius dalam kajian yang dijalankan oleh beliau. Baiklah, berikut merupakan objektif dan soalan kajian saya. Objektif kajian saya yang pertama, mengenal pasti jenis dan kekerapan kesalahan mekanis dalam penulisan Bahasa Melayu bagi murid tahun 5. Saya juga ingin mengenal pasti sejauh manakah sikap murid tahun 5 di dalam sesi PDP kemahiran menulis bagi mata pelajaran Bahasa Melayu mempengaruhi kesalahan mekanis dalam penulisan Bahasa Melayu mereka. Soalan kajian saya yang pertama, apakah jenis dan kekerapan kesalahan mekanis dalam penulisan Bahasa Melayu murid tahun 5, dan yang kedua, sejauh manakah sikap murid tahun 5 dalam sesi PDP kemahiran menulis mata pelajaran Bahasa Melayu mempengaruhi kesalahan mekanis dalam penulisan Bahasa Melayu mereka. Baiklah, kita pergi pula kepada kerangka konseptual kajian yang telah saya bina berdasarkan kerangka konseptual kajian yang sesuai digunakan untuk penyelidikan kualitatif. Saya telah menyatakan objektif kajian, teori kajian, kaedah analisis menggunakan triangulasi data dan triangulasi kaedah serta dapatan kajian yang telah saya peroleh. Teori kajian saya menggunakan teori analisis kesilapan bahasa koda pada tahun 1981 yang menunjukkan bahawa murid melakukan kesalahan kerana dua keadaan, sama ada kecuaian ataupun kurangnya ilmu pengetahuan. Metodologi kajian saya iaitu dari segi persempelan, saya telah menggunakan persempelan bertujuan dengan memilih responden yang mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan fokus kajian saya. Responden dalam kalangan murid telah saya pilih berdasarkan ciri yang sama, iaitu belajar di dalam kelas yang sama. Kemudian saya pilih semula berdasarkan fokus kajian saya, iaitu saya melakukan pemilihan berdasarkan analisis karangan mereka. Responden dalam kalangan guru pula saya pilih berdasarkan ciri-ciri yang sama, iaitu mereka telah mengajar responden sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Hal ini untuk mengukuhkan lagi data kerana mereka lebih mengenali murid tersebut setelah mengajar selama 1 tahun di dalam kelas. Instrumen kajian yang telah saya bina menggunakan triangulasi kaedah dan triangulasi data. Yang pertama ialah kaedah analisis dokumen. Saya telah membina instrumen senarai semak analisis dokumen. Untuk kaedah pemerhatian pula, saya telah membina instrumen senarai semak pemerhatian, dan juga untuk kaedah temu bual, saya telah membina instrumen soalan struktur temu bual. Untuk mewujudkan kesahan dan kebolehpercayaan di dalam kajian saya ini, instrumen-instrumen yang telah saya bina telah saya serahkan kepada pakar untuk disahkan sebelum saya gunakan untuk mendapatkan data kajian saya. Untuk prosedur pengumpulan data pula, yang pertama, pembinaan instrumen yang menggunakan triangulasi kaedah dan data. Yang kedua, pengesahan pakar untuk instrumen yang telah saya bina. Setelah pakar telah mengesahkan instrumen saya telah membuat permohonan kebenaran untuk menjalankan kajian di Sekolah Kebangsaan Taman Melati, Kuala Lumpur. Setelah mendapatkan kebenaran, saya telah menganalisis karangan murid di dalam satu kelas yang sama untuk saya melaksanakan pemilihan responden dalam kalangan mereka. Kemudian, saya telah melaksanakan pemerhatian sesi PDP bagi kemahiran menulis sebanyak 3 kali terhadap murid-murid yang telah saya pilih. Seterusnya, saya telah menemubual 2 orang responden dalam kalangan guru yang telah mengajar mereka selama 1 tahun mengenai sikap mereka di dalam kelas.
Untuk proses analisis data pula, yang pertama, saya telah menganalisis karangan murid di dalam kelas tersebut menggunakan teori koda. Seterusnya, saya mengenal pasti responden yang bersesuaian dengan fokus kajian saya. Kemudian, saya melakukan pemerhatian terhadap sikap responden-responden tersebut di dalam kelas. Seterusnya, saya menghubungkaitkan antara kedua-dua dapatan data sebagai rumusan awal sebelum saya mentranskripkan temu bual responden dalam kalangan guru bagi mendapatkan data mengenai sikap mereka. Kemudian saya menghubungkaitkan tiga data yang diperoleh bagi membentuk satu dapatan yang jitu. Jadi mari kita lihat dapatan kajian untuk soalan kajian pertama saya iaitu mengenai jenis dan kekerapan kesalahan mekanis yang dilakukan oleh murid-murid. Murid A dan murid B secara keseluruhannya kita dapat lihat mereka banyak melakukan kesalahan mekanis dari segi ejaan, tanda baca dan juga huruf kecil dan huruf besar. Manakala murid C hanya melakukan kesalahan yang minimum dari segi ejaan dan tidak langsung melakukan kesalahan dari segi penggunaan tanda baca dan juga huruf kecil dan huruf besar. Murid D dan E pula kita lihat banyak melakukan kesalahan yang sama iaitu dari segi ejaan, penggunaan huruf kecil dan huruf besar dan juga kesalahan tanda baca. Jadual berikut pula menunjukkan dapatan kajian bagi menjawab persoalan kajian saya yang kedua mengenai faktor sikap mereka di dalam sesi PDP Kemahiran Menulis dalam mata pelajaran Bahasa Melayu yang mempengaruhi kesalahan mekanis yang dilakukan oleh mereka. Saya telah membahagikan kepada 4 faktor sikap berdasarkan pemerhatian dan juga dapatan temu bual iaitu penglibatan diri, kefokusan, tahap pengetahuan murid dan juga tahap kesediaan diri murid di dalam kelas. Jadi berdasarkan kedua-dua dapatan kajian yang telah saya tunjukkan tadi, saya dapat rumuskan bahawa yang pertama, murid kerap melakukan kesalahan mekanis dalam penulisan bahasa Melayu mereka. Yang kedua, faktor sikap murid semasa sesi PDP Kemahiran Menulis sangat mempengaruhi kesalahan mekanis mereka. Yang ketiga, murid melakukan kesalahan mekanis yang kerap kerana faktor kecuaian dan juga faktor kurang penguasaan dalam penggunaan mekanis. Dan yang keempat, murid yang mempunyai sikap negatif di dalam kelas cenderung untuk melakukan kesalahan mekanis dengan lebih kerap. Implikasi kajian ini telah saya bahagikan kepada 3 iaitu implikasi teori, implikasi pengetahuan dan juga implikasi praktikal. Untuk implikasi teori, kajian ini telah menepati dapatan teori analisis kesilapan bahasa koda yang menyatakan bahawa murid boleh melakukan kesalahan kerana dua keadaan sama ada faktor kecuaian ataupun faktor kurangnya ilmu pengetahuan. Implikasi pengetahuan pula membuktikan bahawa kajian ini telah memenuhi kelompongan kajian-kajian lalu dengan mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran menulis serta faktor sikap yang mempengaruhi kesalahan mekanis yang dilakukan. Implikasi praktikal pula menunjukkan bahawa kajian ini telah memberi kesedaran kepada guru untuk bertindak melaksanakan kemahiran menulis dengan lebih efektif. Menerusi dapatan kajian yang telah saya perolehi, saya telah mengemukakan beberapa cadangan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak sekolah, pihak guru dan juga pihak murid itu sendiri dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran terutamanya dalam kemahiran menulis bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, supaya dapat mengatasi kekerapan kesalahan mekanis yang dilakukan oleh murid-murid di dalam penulisan Bahasa Melayu mereka. Saya juga ada mengemukakan beberapa cadangan kajian lanjutan kepada pengkaji yang akan meneruskan kajian ini. Yang pertama, pengkaji boleh melaksanakan kajian tindakan untuk mengenal pasti jalan penyelesaian bagi mengurangkan kesalahan mekanis yang dilakukan oleh murid. Yang kedua, pengkaji juga boleh menggunakan variasi kemahiran menulis dalam aspek lain, bukan sahaja aspek mekanis semata-mata. Dan yang ketiga, pengkaji juga boleh menggunakan persempelan yang berbeza daripada kajian saya, contohnya dengan menggunakan responden dari kawasan luar bandar. Baiklah, selesai sudah pembentangan bagi hasil kajian ilmiah yang telah saya jalankan. Terima kasih kepada semua dan semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat buat semua yang mendengar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.